silap page. Allahumma salli ala Muhammad. Jauh sikit. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ada handphone dekat situ, handphone Zati ke handphone Jajah dekat situ. Cuba tengok, Ustazah live dekat betul lah ni kot. Assalamualaikum, Ustazah berada di page Ustazah Muzayyanah kan. Lupa nak tengok tadi. Betul rasa kot. Dah gudik-gudik line tadi. Assalamualaikum Cik Siti Atika. Tolong buka messenger Cik Siti Atika. Saya hantar mesej semalam. Rafi'ah Nur Azam, Kifli Zul, Hafizah Zahrom, Rudia Syarif, Anita Saleh, Insyah Kardiman, Latifah Sukarjo. Kak Latifah ni bukan orang Johor juga ke? Syukran. Alhamdulillah. Salina Salihuddin. Kak Salina, saya jauh daripada Kak hari ni. Alhamdulillah. Syukran Cik Siti Atika, Cik Rodia, Linda Rahim, Fauzia Yusuf, Suryani Hamzah, Hanisa Syafi'i, Nur Asma Lodi, Kamaria Wahab, Siti Rozia Uthman. Pencahayaan dalam bilik ni tak comel. Jadinya terpaksa buka langsir sekejap. Nur Aini Abdul Rahman, Masita, Yahya Awang. Saya berada di JB sekarang. Kak Latifah Sukarjo, Azmina Juliana, Rohaya Haya, Yasmin Yaakob, Subhanallah, Zarina Izam, Dilanim Ibrahim, Masya Allah, sedap nama. Nurlida Ahmad, Yurni Sahimir, Salmiah Badri, Rozana Haripin. Ya Kak Salina, saya di JB, di Hotel tingkat 12, boleh bagi tahu. Nur Aida, Rosmawi Ahmad, Aktima Minhatul Mimin, kirim salam ke orang TKP. Khaliyah Abdul Karim, Roslina Musa, Umi Zani. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat boleh Kak Syafniarti, Zainur Majid, Nuriza Abdul Rahman, Wani Yahya, Mai Wani Yahya duk bertalaki depan Ustazah lagi. Robiah Yahya, Zaliha Zainal, Siti Zuraida Ibrahim, Masliza Bagiran, Anzra Abdullah. Alhamdulillah. Rohana Ahmad. Alhamdulillah. Silau sikit muka saya. Muka bercahaya. Wajah orang beriman. Padahal duduk dekat tepi tingkap. Minta maaf bergurau. Okey, sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat La Tahzan yang Ustazah sayang, yang Ustazah cinta kerana Allah. Jangan bersedia anda. Bukan tajuk ni. Ustazah type tajuk. Okey, sekejap Sekejap ya, sebab handphone saya masih lagi macam apa maksud tu? Tak tahulah kenapa dia jadi macam tu. Biasakanlah mengucapkan ya zal jalali wal ikram. Tajuk 114. Biasakanlah mengucapkan ya zal jalali wal ikram. InsyaAllah betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat La Tahzan? Betul kan maksud Zunaiza Ahmad? Terang sikit kan, tapi boleh nampak suara, boleh nampak muka Ustazah. Itu perkara kedua, tak penting. Sekarang tolong respon suara. Sebab saya pakai mobile data, handphone. Kita tak jumpa wifi hotel. Tak dapat. Tak tahu macam mana. Okay. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, Cik Rodiah, muka surat 223, bab 114. Alhamdulillah. Kemudian, buku lama, bukunya Ustazah, muka surat 220, bab 114. Subhanallah, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, kalau anda tidak rasa boleh follow sampai ke penghujung pelajaran hari ini, tolong save. Sebab tajuknya macam kita kurang dekat, tapi bila kita baca, kita rasa subhanallah memang sangat-sangat bagus. Okay, Ustazah bersiaran dan Alhamdulillah, terima kasih Kak Siti Aisyah Kak Pah. Doakan anak anda di Mekah, doakan Ustazah Zai di JB bermusafir bersama 2 orang sahabat tim khidmat. Okay, banyak mereka bantu Ustazah, doakan kebaikan. Okay, 2 malam berturut-turut dah masuk ke sarang penginapan kami yang disediakan oleh mereka hampir pukul 11 malam. Semalam kami check in dekat hotel ni, orang hotel ingatkan kami cancel dah. Suka hati je, habis tu takkan nak tidur kat luar hotel kan. Jadi nak buat macam mana, walaupun tidur beberapa jam saja, tapi sebab itulah kerjanya. Kami sangkut jam masa ke dalam perjalanan ke JB. Keluar daripada masjid di PD, kita tengok perjalanan 3 jam. Dijangka sampai 7.30. Tapi kami sampai rumah jemaah yang nak bagi kami dinner. Rumah Kak Nuraini Abdul Rahman, sahabat La Tahzan kita. Kak Latifah Sukarjo, nanti kalau kita nak dating-dating boleh Kak Latifah PM Ustazah okay. Sebab yang lain-lain sahabat dah banyak tahu dah tu. Okay, apa nak sebut tadi? Sampai hampir pukul 11 malam lah baru kita check in semalam. Jadi apa ni, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Betul-betul Wani Yahya. Apa nak cakap tadi, lupa dah. Nampak namanya Kak Latifah terus terlupa. Sebab duk excited sangat jumpa orang Johor ni. Allahu Akbar. Nura Johan, Zaitun Zain, Jamilah Osman, insya-Allah. Kak Jamilah dah PM Jaja ke? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Biasakanlah mengucapkan ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Betul-betul Kak Yasmin. Ya dzal jalali wal ikram. Biasakan sebut ya dzal hujung lidah ya dzal jalali wal ikram. Disebutkan dalam sebuah riwayat sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, "Alizzu biyadzal jalali wal ikram." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasakanlah melafazkan ya dzal jalali wal ikram. Meremang bulu roma. Masuk je meremang bulu roma. Sebab apa? Ketika Ustazah baca tadi, jujur je Ustazah, jujur je sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ya Allah, macam dah lama sangat tak melazimi ya dzal jalali wal ikram. So itu first sentap dah. Sedangkan dulu masa sekolah kita duk melazimi ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli Muhammad. Oh, Lin Abdullah. Okey, terima kasih. Betul, check in hampir pukul 11 malam. Jadi dia ingatkan kami tak jadi. Sebab Ustazah kan mulanya bagi tahu dengan jemaah di Johor ni, Ustazah nak datang dengan Jaja saja. Jadi mereka dah bookingkan untuk bilik yang 2 katil single. Lepas tu Ustazah kan bawa Zati. Jadi dah minta dia orang tambah extra bed lah. Lepas tu bila sampai dekat sini,
Mula nak tergelak. Bila sampai kat sini, dekat record tu, nampaklah kita nak minta tambah extra katil tu. Lepas tu, dia kata ingatkan tak jadi datang. So, dia dah bagi kat orang lain. Oh, Jaja dah mula dah, aduh dah ustazah tulis kat situ. Tak apa, sabar. Lepas tu masuk dalam bilik ni, macam mana ni, tak apa kita dapatkan katil ke apa ke, tak apa, biasa je kan. Kita kan musafir. Lepas tu Zati, semasa-masa mengalah nak tidur kat bawah. Lala, ustazah tak tahan. Jaja try lah 5 star tempat tidur Zati tu kat bawah kan. Dia bagi, alhamdulillah dia bagi apa, selimut. Dia bagi selimut kan. Dia orang pun rasa bersalah kot sebab kita booking tapi tak dapat. Takkan nak gaduh dah pukul 11 malam. Fikir tidur je masa tu. Lepas tu Zati tidur atas lantai bentang. Mula-mula Jaja rasmikan dulu. Okey, best tidur. Lepas tu Ustazah pun ambil gambar Jaja. Tak apalah Ustazah, ini hal urusan dunia je Ustazah, urusan dunia. Jadi Ustazah pun naikkan pangkat Jaja jadi Ustazah malam tadi. Macam tu lah. Sebab kan benda kecil je boleh settle kan. Bukannya tidur luar hotel. Elok je, sedap tidur masing-masing sampai pukul 4 pagi baru sedap. Lampu tak tutup. Macam tu. Subhanallah, tak payah nak kecoh-kecoh sangat, boleh tak? Okay. Ya Zal Jalali wal Ikram, Zulkifli Arif. Ra tu berbaris atas, maka kita tebalkan. Tapi bila tulisan Rumi macam ni lah, dia tulis Ikram. Orang Melayu kalau nak namakan Ikram, anak anak dengan nama Ikram tu memang dalam surat beranak tulis RAM lah. Kan Ikram, tak boleh Ikram. Okey, sebab siapa tadi yang komen tu, dia tulis RAM. Kalau kita nak baca dengan lahjah Arabiah yang betulnya, tak boleh Ikram, sebab ra tu berbaris atas. Okey, kita tengok. Biasakanlah melafazkan ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Subhanallah. Maksud daripada hadis ini adalah agar kita membiasakan dan memperbanyakkan mengucapkan lafaz tersebut. Ucapan yang serupa tetapi memiliki nilai yang lebih besar. Maksudnya, kita boleh lafaz, jadikan kebiasaan kalimah yang kita biasa baca, kita biasa jumpa dalam lafaz-lafaz Asma'ul Husna. Kan? Sebab tu Ustazah kata antara amalan harian kita bahkan pagian. Sesiapa yang sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah memang banyak ditinggal bacaan lazim dalamnya diri. Betul-betul maksud Zunaiza Ahmad. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, kalau kita baca Asmaul Husna, automatically ya Dzal Jalali wal Ikram dengan ya Hayyu ya Qayyum ini memang ada di lidah kita. Sebab tu siapa yang melazimi buku amalan harian yang Ustazah cuba sebar-sebarkan ke seramai mungkin orang, Ustazah merayu sangat sahabat-sahabat dirahmati Allah, merayu dengan sangat. Untuk apa ya? Untuk seandainya kita, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak memulakan pagi hari, kebiasaanlah Ustazah ambil daripada buku amalan harian tu, surah Yasin, kemudian kita sambung Al-Kahfi 10 ayat, kemudian kita, itu harian bukan hari Jumaat. Kalau hari Jumaat kita baca Al-Kahfi keseluruhan dalam buku tersebut. Kemudian muslimin muslimat dirahmati Allah, kita ambil doa Abu Darda, kemudian di penghujung kita baca mat surat, di penghujungnya ada Asmaul Husna. Jadi ambil masa tu insya-Allah, lepas seusai subuh tu sebelum pukul 7 habis dah. Ini bagi yang boleh menyusun, melazimi, cuba buat hari-hari. Anda akan rasa ketenangan jiwa tu luar biasa. Tapi Asmaul Husna tu cubalah Google terjemahan dia, tulis dengan tulisan yang kecil. Itu buku amalan harian Ustazah, tulis terjemahan nama-nama, apa maksud kalimah-kalimah, nama-nama Allah. InsyaAllah kita akan terasa subhanallah. So lama-lama kita duk pandang terjemahan tu, lama-lama kita hafal. So di dalamnya ada juga ya Dzal Jalali wal Ikram, di dalamnya ada juga ya Hayyu ya Qayyum. Kita mengakui tadi kan ada banyak amalan yang kita terlepas, yang kita tak terbaca, tak tersebut tiap-tiap hari. Sedangkan para guru mengijazahkan kepada kita baca hari-hari. So sekarang kita selalu bertanya, di mana keberkatan hidup kita?
Di mana keberkatan hidup kita? Kita ambil ilmu tapi kita tak amal. Kita ambil ilmu tapi kita tak amal. Beza dengan orang dulu, peluang-peluang ilmu ni tak banyak sahabat-sahabat muslimat. Ustazah terkenang sembang-sembang dengan almarhumah bonda Ustazah. Yelah, sekolah pun tak habis. Tapi sekali dapat dengar ceramah tu macam nganga, dengar balik rumah tu. Bukannya best student, tapi balik rumah terkenang-kenang apa Ustazah tu cakap. So jadi amalan sampai ke akhir hayat. Itu yang buat Ustazah, ya Allah, terasa barakahnya orang dulu menuntut ilmu. Jadi hari ni kita sedar diri kita susahnya nak beramal. Jadi macam Ustazah cuba paksa untuk Asmaul Husna tu dibaca setiap hari. Kalau contoh memang dah tak sempat sangat langsung kan, sambil-sambil Ustazah siap diri pakai tudung dah lambat ni, on saja YouTube Asmaul Husna sambil kita pakai tudung, kita nak macam-macam lah orang perempuan ni nak bersiap. Kita pun dengar Asmaul Husna. Sebelum kita keluar rumah tu habis atau tak sempat lagi, kita on je YouTube sambil kita dalam perjalanan. So kita boleh ikut. Kerana apa Asmaul Husna menyebut nama-nama Allah yang indah? Sebab Ustazah sampai kepada bab 114 ni, kita nak mulakan mood pagi kita ni dengan menyebut nama-nama Allah yang indah. Jadi kalau kita tengah lapang, tengok buku, nampak maksud, itu lebih boleh menjiwai. Every day kita buat macam tu. Istiqamah. Nanti bila kita sibuk, macam kita dalam kereta hanya sempat sambil-sambil kita nak start engine apa semua, cepat-cepat buka YouTube Asmaul Husna, on sajalah. Sepanjang kita nak bawa kereta tu, alah tak sampai 5 minit pun. Jadi bila YouTube tu mengalunkan Asmaul Husna, hati kita automatically ikut dan ternampak-nampak terjemahan. Apa maksud. Masya Allah sahabat-sahabat, sebab apa hari ni Ustazah fokus tentang tu? Sebab di 114 ini kita menyebut kalimah Ya Dzal Jalali wal Ikram. Kita akui diri kita lemah, kita akui diri kita yang tu pun nak amal, yang ni pun nak amal. Bagus kalau kita ada rasa tamak kepada amalan dan ilmu dan amalan. Tapi jangan langsung kita belajar macam-macam, satu pun kita tak amal. Tapi orang tamak ni, yang ni pun bagus yang amal, yang ni pun bagus, maka dia nak rebut semua. Dengan kekangan masa kita kan. Habis tu Ustazah kerja zikir je, tak payah kerja lah saya hari ni. Ada juga orang yang menempelak macam tu. Tak, sayang-sayang sekalian, kita nak paksa diri kita, nak cerita, nak bagi tahu dekat si iblis laknatullah ni, kau memang tak pernah jemu mengganggu aku dan aku tak pernah jemu untuk meraih redahnya Allah. Subhanallah, begitu kita nak dapat. Okay? Subhanallah. Jadi kita ambil kalimah Ya Dzal Jalali wal Ikram sama dengan kalimah Ya Hayyu Ya Qayyum, bahkan lebih tinggi lagi maksudnya bila kita dalami. Kerana kalimah Ya Hayyu, wahai zat yang maha hidup, Ya Qayyum, dan yang terus menerus menguruskan makhluknya. Subhanallah, kan kita tahu kenapa pagi-pagi tu kita nak sebut Ya Dzal Jalali wal Ikram. Kenapa kita nak sebut Ya Hayyu Ya Qayyum? Hatta kata Ustazah tadi, amal je Asmaul Husna, automatically kita jumpa kata-kata ini di dalam Asmaul Husna tersebut. Hati kita hidup, wahai zat yang hidup. Kadang-kadang pelajaran semalam, kita ni banyak mati berkali-kali sebelum ajal. Dengarlah, hai bonus tak dapat tahun ni, kita dah rasa mati. Macam semua benda tak jadi. Bos janji nak dapat bonus, memang kita sedih. Macam Ustazah lah contoh semalam, janji nak bagi katil lebih ni tapi tak dapat. Ada ke sampai tak tidur malam? Tak payahlah, tidur tu adalah rehat yang Allah ada anugerahkan pada kita. Tidur je di mana-mana. Lepas tu Ustazah mengadu ke Ustaz, sampai dah check in ke belum? Jom VC, tu bahasa-bahasa orang muda. Jom VC, dulu-dulu tak faham apa pula VC ni, video call. Okey, video call. Dah check in hotel ke dah? Lepas tu terkikik-kikik cerita kat dia. Lepas tu Ustaz kata, ingatkan dekat Hotel Mekah je ada problem macam tu. Kadang-kadang kita sampai dekat Hotel Mekah, kita janji bilik berdua, kita janji bilik bertiga, tiba-tiba katil 2 je. Kadang-kadang berlaku macam tu. Jenuh lah Ustaz bergaduh dengan Pak Arab. Mana janji kan? Kita tak naklah gaduh kat kaunter. Lepas tu saya, jauh-jauh okey ke? Okey ke? Okey, tak adanya nak gaduh-gaduhnya. Mohon terasa, cakap dia macam tu. Okay? Jadi sebab kat Mekah tu kita nak duduk berhari-hari. Ini kita nak tidur berapa jam je. Alhamdulillah sahabat-sahabat muslimin muslimat. Apa orang Kedah kata? Kita buat dia. Kan? Kita buat dia. Okay? Ada yang mengatakan bahawa lafaz Ya Dzal Jalali wal Ikram merupakan nama yang paling agung bagi Allah. Allah meremang bulu roma. Tuhan semesta alam.
Oleh kerana itu, sudah sepatutnya bagi seorang hamba untuk menyeru, untuk memanggil, untuk berdoa kepada Allah dengan lafaz itu, agar diberi kemudahan, kemenangan dan kebahagiaan. Kata Allah dalam Al-Anfal ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Anfal ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sebenarnya sahabat-sahabat, ada banyak ayat Quran yang mendatangkan yakin dalam hati kita. Berdoalah, fastajib lakum, aku pasti akan memakbulkan. Surah Al-Anfal ayat 9, sekali lagi Allah ulang kata-kata ini. Pohonlah pertolongan kepada Allah, lalu diperkenankannya bagimu. Ini janji Allah, fastajaba lakum. Pasti bagi Allah untuk memperkenankan. Tapi memperkenankan dengan caranya Allah sebagai pencipta mengetahui setakat mana kemampuan kita. Kita minta A, terkadang Allah tak beri A. Cuma kita tak mensyukuri apa B to Z yang Allah beri. Kita minta A, kita harap kita dapat A itu. Itu terhadnya pemikiran kita, pemandangan kita, cara faham kita. Tapi Allah yang maha luas pengetahuannya. Memang kau minta A, aku tangguhkan, aku tukarkan dengan B. Bahkan bukan dengan B saja, B to Z tu aku beri. Cuma sebab otakmu fokus hanya kepada A, mu tak nampaklah kelebihan-kelebihan yang ada pada B to Z. Banyak nikmat Allah. Faham maksud? Kalau aku yang menciptakan engkau, aku yang maha tahu tentang hari lepas, hari ini dan hari akan datangmu, hatta hari selepas kematianmu, aku tahu kalau aku beri hanya A kepadamu, engkau akan lebih susah, engkau akan lebih menderita, engkau akan lebih sengsara. Maka akur sahajalah apa atas pemberiannya Allah. Syukur sahajalah atas apa pemberiannya Allah. Sahabat-sahabat, itu yang nafsu kita jadi derita, menjerit. Apa bahasa Piramli itu? Jeritan batinku. Oh, kemain jeritan batinku. Maksudnya, dia nak A, dia tak dapat, batin dia menjerit. Macam-macam, kenapa aku tak dapat apa yang aku nak? Sedangkan ada banyak jawapan-jawapan Allah dalam Quran untuk kita. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ini kita nak pegang kata-kata Allah dalam Quran. Dalam kehidupan seorang Muslim hanya ada, ni tadi Ustazah pagi Ustazah cakap, jadi Jaja cuba dengar ni, dengar ni kan, pasal diorang jadi patung sekejap. Dia nak buat kerja, Ustazah suruh dengar ni kan. Ustazah kata, dalam kehidupan seorang Muslim hanya ada 3 hari yang seakan-akan ketiga-tiga hari itu adalah hari raya baginya. Apa lagu yang orang muda selalu ikut, hari-hari, hari raya. Macam mana tu? Tak reti kan? Nasyid-nasyid reti, tak reti nak ikut. Tapi hari-hari adalah hari raya. Dia katakan, maknanya gambaran bagi kita manusia ni, hari raya tu adalah hari gembira. Okay? So kita nak hari-hari kita menjadi hari yang gembira. Subhanallah, diajar dalam kitab La Tahzan, tulisan Dr. Aid Al-Qarni. Kita fokus, okey sahabat-sahabat, anda tiru, anda tulis, anda pendekkan video ini cantik. Untuk apa? Yang ni Ustazah bagi izin terus. Hampa jangan Ustazah melawak-lawak tu buat video pendek pula. Ni dalam kehidupan seorang Muslim hanya ada 3 hari yang seakan-akan ketiga hari itu adalah hari raya baginya. Iaitu pertama, hari ketika ia menunaikan solat fardu berjemaah. Ustazah menyeru kepada lelaki yang menonton khususnya, kepada para isteri yang punya lelaki-lelaki dalam rumah khususnya, tolong kerah, tolong gesa. Ustazah tak cakap perkataan pujuk dah. Tolong kerah, tolong gesa lelaki-lelaki kita khususnya untuk melazimi solat berjemaah di masjid dan di surau. Sebab sekarang insya-Allah semua tempat dah membenarkan. Walaupun kita tak berapa gembira lagi tengok soft tak rapat macam tu, tapi insya-Allah on the way. Percayalah, sikit je lagi insya-Allah. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, mereka lakukan begitu bersebab
Okay, jadi kita nak sebutkan apa? Kenapa solat fardu berjemaah? Contoh, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita solat berjemaah dengan keluarga bagus. Tapi kenapa disarankan untuk lelaki-lelaki kita, khususnya wanita pun tak ada halangan untuk ke masjid? Syaratnya kita betul-betul jaga adab. Okay? Jadi kita ke masjid, kita tak bertemu keluarga kita semata. Kita bertemu dengan seluruh ahli karya. Dengan seluruh, kalau surau tu taman-taman perumahan kita, orang-orang yang dekat dengan rumah kita. Subhanallah, kat mana gembiranya? Contoh, kalau orang duduk di taman perumahan, semalam kita stres ni. Ustazah lah contoh, malam tadi nak balik rumah pukul 11 malam ni. Tiba-tiba sampai depan rumah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Apa tadi kawan kita ni macam keluar air mata dia tulis. Oh okey, susahlah Ustazah nak kerah suami jemaah. Banyak je alasannya. Apa tips Ustazah? Ni jemaah dalam rumah ke jemaah di luar rumah? Nurzila Muhammad Nur. Okey. Maksud kita sebut macam ginilah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kalau berjemaah dalam rumah susah, kita mulakan. Mungkin kita ada anak perempuan, tak apa. Kalau kita dah kerah, kita dah gesa. Itu maksudnya guna istilah kerah, dah gesa, dah banyak kali pujuk. Tapi dia tak mahu juga. Kita tak tahu masalah dia. Kadang-kadang sahabat-sahabat kita ni pandai nak kecam je. Istilahnya macam tu. Tapi hakikatnya ego seorang lelaki ada jauh di dasar hati. Dia lagi bagus bacaan Quran daripada aku. Kenapa aku nak jadi imam pada dia? So bagaimana pula cara kita memujuk? Tak apa bang, kita betulkan Fatihah je cukup. Start dengan Fatihah je dulu. Ni ada link YouTube ustaz yang betulkan makhraj huruf Fatihah. Sementara kita nak cari guru lain. Ataupun dah abang kata saya punya bacaan Quran lebih baik, saya bukan niat nak mengajar, kita betulkan sama-sama. Pujuk macam mana cara untuk memperbetulkan Fatihah. Sebab banyak dalam tempoh PKP, para isteri mengadu ke Ustazah, betul lah Ustazah selama ni dia tak nak jadi imam rupanya. Yelah ego seorang lelaki, sahabat-sahabat. Sebab tu jadi orang perempuan, bila dengar dia jadi imam kita, habis je Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kawan tu belum lagi cicah warahmatullahi ke kiri, kita abang. Terkejut orang tu, dah lah khusyuk dia solat. Khusyuk dia solat jadi imam kita tadi tu. Pertama kali setelah 30 tahun. Kita terus tepuk paha dia, abang. Abang punya waladhalin tadi tu salah tu, kurang panjang kan. Jenuh kawan tu. Aku baru nak lembutkan hati. Betul-betul berazam nak jadi imam yang paling khusyuk sekali kepada isteri aku. Tiba-tiba dah kena komplain tak cukup 6 harakat lah pula. Contoh. Kadang-kadang cara memujuk tu semoga dipermudahkan Allah. Tapi kalau jenis yang malas beribadah secara berjemaah di luar rumah, tak lain tak bukan sahabat-sahabat dirahmati Allah adalah ilmu yang kita dapat hari-hari ni. Tak mampu kita pujuk bapaknya, anak-anak lelaki kita. Abang tak nak pergi masjid surau ni, abang izin tak sayang pergi masjid? Bawa anak lelaki kita, abang izin tak? Kan? Lama-lama dengan berkat sabar dan doa kita, Allah akan lembutkan hati dia. Tak apa sahabat, walaupun Ustazah tahu bila Ustazah cakap macam ni, ada para isteri yang, kau cakap senang lah, aku ni dah 40 tahun jadi bini dia, aku tahulah. Tak apa. Kekal doa, kekal minta merayu-rayu dengan Allah. Tolonglah ya Allah, tolong. Tapi jangan doa macam ni sebab kadang-kadang orang perempuan ni tersilap. Dia doa macam mana? Tolonglah ya Allah, aku teringin sekali je ya Allah dia jadi imam dalam hidup aku. Tak pasal kan betul-betul sekali, lepas je bagi salam, toeng, meninggal dunia terus suami tu kan. Sebab apa? Sebab doa isterinya makbul. Tolonglah ya Allah, sekali je aku nak dia jadi imam. Aku teringin ya Allah. Dialah imamku yang sebenar. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya sediakan sejadah siap-siap. Tengok siapa tadi? Ayina Ina. Ini tips yang baik juga. Saya sebut di kuliah-kuliah muslimat. Tapi keadaan kita dalam latahzan ni kadang-kadang adalah banyak perkara yang Ustazah nak share. Ustazah cakap alamak banyak lagi, tak habis ni banyak lagi. So kawan-kawan yang boleh share tips-tips macam mana melembutkan hati suami ketika mula-mula nak ajak solat berjemaah. Tapi Ustazah nasihat, sayang-sayang sekalian, kalau kita nak tanya soalan-soalan macam sahabat kita tadi tu, tak perlulah kita tulis macam mana saya nak pujuk suami saya yang susah untuk solat jemaah. Please jangan tulis macam tu. Kita tanya soalan Ustazah, macam mana saya nak bantu kawan saya yang suami dia susah sangat nak diajak solat jemaah. Supaya apa sahabat-sahabat muslimat, kita ni rakan-rakan Facebook kita ramai dalam grup yang sama. So nanti
Aziah Azlan, contohnya Aziah Azlan ni tulis lain, bukan tulis macam tadi tu. Aziah Azlan tulis kata, Ustazah, suami saya tu pemalas solat berjemaah. Ada ramai ni kawan-kawan Aziah Azlan dalam grup ni. Oh bang, hari tu dia live dengan kita. Rupanya dia cakap suami dia tu pemalas solat berjemaah. Kita berjiran dah 30 tahun, kita tak tahu pun dia malas solat jemaah. Bang, sian merana bini dia. Kita tak nak macam tu sahabat-sahabat. Jadi kalau nak tanya soalan ke apa, lebih mulia, indah bahasa. Kalau kita cakap sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya jejak kaki ke masjid. Kawan doakan saya dapat jejak kaki ke masjid. Apa tu maksudnya? Jadi sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, lebih beradab. Ada banyak sangat perkara-perkara yang kita nak jaga, sebab kita tak nak iblis ni tahu kita nak pasangan kita, anak-anak kita berada dalam kebaikan. Tapi adakah kita sudah berada dalam kebaikan? Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita akan jadi macam ni lah. Kita akan jadi iblis kata, tengok tu suami orang lain, Ina tu senang je dia pujuk suami dia. Kenapa tu jadi macam tu? Walaupun secara dalam talian, kita tak nak dalam kita berlatahzan, kita membina ukhuwah fillah kerana Allah ini, sahabat-sahabat, ada di kalangan kita yang bila baca komen tu rasa macam, tengok tu laki dia bagus je, senang je dipujuk. Kita tak. Akhirnya setan tu jadi seronok. Oh, kelemahan dia ni macam ni. Kelemahan dia ni macam ni. Setan kerja dia mencari kelemahan kita kat mana dia nak cucuk jarum. Akhirnya lama-lama kita jadi manusia yang berputus asa dari rahmat Allah. Kita tak nak macam tu. Tujuan kita belajar, kita nak jadi manusia yang sentiasa bersangka baik dengan Allah. Kita bunuh rasa sangka-sangka buruk tu. Kita bunuh rasa nak memburuk-burukkan orang lain tu. Sebab kita tak selamanya baik. Kita tak tahu kehidupan kita akan datang macam mana. Okey? Jadi kita nak jadikan setiap hari kita ni adalah hari raya, yakni hari yang bergembira, hari ketika ia menunaikan solat fardu secara berjamaah. Jadi jemaah ni jangan buat seorang-seorang. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ada je peluang. Ustazah bermusafir 3 orang ni, Ustazah rasa macam sayangnya kalau tak buat solat berjemaah. Macam itulah. Jadi rebut. Biar bacaan kita tu memanglah kita akui kita bukan Imam Masjidil Haram. Kan? Kalau kita dah memang Imam Masjidil Haram, apa Imam Masjidil Haram baca salah ni? Biasa, semua tu adalah proses untuk belajar. Perbaiki lagi. Tapi Allah ciptakan orang lelaki, biasa ada egonya. Kan egonya tu macam mana? Jangan sampai habis dia solat. Abang, ada 3 kesalahan abang dalam bacaan surah Fatihah. Sabar-sabarlah dulu. Nanti masa tengah ngopi, makan kari pak panas-panas petang hari ke, baru cakap, bang sayang rasa duit gaji sayang ni, boleh tak sayang nak upahkan seorang ustaz datang mengajar kita seminggu sekali ilmu tajwid. Tapi abang sekali lah, kan ustaz takkanlah saya dengan anak-anak je nak belajar. Kan saya ni banyak lagi bacaan tak betul. Bang, anak-anak pun kita hantar ustaz-ustazah sebelum ni, dah silap kita tak semak. Sekurang-kurangnya seminggu sekali panggil ustaz datang rumah, bacaan anak kita disemak, bacaan saya disemak. Abang joinlah sekali. Seganlah pula saya kalau kita dengan anak-anak je pujuk. Ataupun bagi peluang kat suami. Abang kan ramai kenal ustaz-ustaz tu. Cuba abang tanya diorang. Koklah diorang ada kawan-kawan. Tak naklah saya yang pilih. Abanglah yang pilih. So kita bagi kuasa kepada suami kita. Tengoklah nanti abang tanya. Nanti ingatkan lagi. Bang, abang dah cari dah ustaz. Kalau abang macam susah sangat nak cari, saya ada kenal seorang ni. Nanti saya kenalkan dia dengan abang. Jangan kita kata, saya ada bang, saya minat ustaz tu bang. Boleh tak? Tu. Kan suami kata, tu kau nak belajar mengaji ke, kau nak minat dengan ustaz tu. Ingat apa? Adanya ego, nada ego seorang lelaki sebab Allah dah ciptakan dia sebagai ketua. Maka kita hormat. Kita ada keputusan dah ni, tapi kita bagi peluang dulu kat dia untuk buat pilihan untuk kita. Okay, kita pun, dia pilih ustaz yang suara tak sedap tu. Aku nak ustaz yang suara sedap tu ngajar aku. Yang penting dia pilih tu tajwidnya betul. Sebab kita nak bantu suami kita betulkan tajwid bacaannya dulu. Kalau kita ngajar, mungkin dia jadi tak percaya, cuba buat. Nanti bila ustaz datang, ya Allah yang banyak salah abang baca rupa. Kita pun orang perempuan, aku dah tegur lama dan kau tak nak rasa betul. Ni ustaz tu baru datang sekali, kau kata betul pula. Tak apa, isteri buat bodoh-bodoh kita pun tak apa. Walaupun dalam hati kata, aku dah ngajar lama dah, langsung tak say thank you kat aku. Tak apa, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ini yang kadang kita betul lah bang, yang saya cakap dulu tu kan. Saya cakap abang tak nak dengar. Itulah abang memang macam itulah kalau saya cakap.
Pok. Akhirnya suami kita tu, tak payahlah. Cari bini lain lah kalau macam ni, sekian dimaklumkan. Ups, kan. Okey. Dan ketika ia tidak melakukan kemaksiatan. Maksud mulakan hari kita, hidupkan hari kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah, untuk apa? Menunaikan solat fardu berjemaah dan ketika ia tidak melakukan kemaksiatan. Kat sini Ustazah dah rasa macam sebab ya Allah, setiap hari aku hidup ni, pernah tak aku hidup dengan satu nafas azam, ya Allah bantu aku tak nak buat satu maksiat pun hari ni. Orang yang mulakan dengan berjamaah, sahabat-sahabat, paling kurang dia ada ilmu. Pergi subuh satu hari, pergi subuh kan, Allah lembutnya lah ustaz tu bercakap. Pergi subuh contoh, Masya Allah bagusnya lah jiran tu pimpin anak dia pergi solat subuh. Pergi solat subuh nampak orang yang Masya Allah beri laluan, bantu pakcik-pakcik lintas jalan contoh. Macam-macam ilmu. Sebab tu pagi hari Nabi suruh kita beramal, Ustazah selalu ajar kan, Allahumma ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita dapat ilmu daripada pandangan kita secara berjamaah. Kita duduk seorang-seorang, kita rasa kita je betul. Tolong perhatikan kehidupan orang. Dan ketika ia tidak melakukan kemaksiatan. Okey, subuh dah bermula dengan cantik. Pagi kita ngeteh dengan siapa? Waktu duha kat pejabat kita keluar dengan siapa? Kita sembang tentang apa? Kita terlupa mulut kita bermaksiat. Mata kita bermaksiat, telinga kita bermaksiat, langkah kaki kita ke tempat maksiat, kita terlupa. So kalau itu kita tidak kekang, macam mana sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah? Sebab tu nak hindar diri daripada maksiat tu bermula dari kita. Kawan ajak, Ustazah nak buat macam mana? Mu tak ada akal ke? Tak boleh timbang ke ini benda maksiat ataupun tidak? Masya Allah, tabarakallah. Kita rujuk Al-Anfal ayat 24. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kalian. Allah bagi tahu kita tentang macam-macam. Buatlah yang ini, tinggallah yang itu. Tapi kita pakat terbalik belaka. Kita buat yang Allah larang, kita tinggal yang Allah suruh. Kenapa kita ni zalim pada diri kita sendiri, sahabat-sahabat muslimat? Kan kita pelik sungguh. Yalah Ustazah, pelikkan diri kita ni. Yang Allah suruh tu malasnya nak buat. Yang Allah suruh tinggal tu kenapa seronok sangat kita nak buat. Itulah nafsu. Sedangkan kita nak dapat iman, benteng utama untuk menghapuskan, bukan untuk menghapuskan, untuk menguruskan nafsu. Iman ni kita tak dapat beli kat mana-mana. Tak boleh dapat kat mana-mana. Kita kena bersungguh-sungguh untuk mendapat redanya Allah, lalu Allah upgrade keimanan kita. Dan ilmu pun pendinding diri daripada tunduk dengan nafsu. Ini status Ustazah pagi tadi sepatutnya, tapi macam tak terupload. Okey sahabat-sahabat, Ustazah kata salam subuh daripada Johor Bahru. Tolonglah bantu diri kita ni jangan jemu menuntut ilmu. Sebab hanya dengan ilmu dan iman adalah dua alat penunduk nafsu. Ustazah tengah test wifi hotel tadi tulis macam tu, tapi rasa tak terupload kot. Jadinya maksud Ustazah nak sebut dua perkara ni jaga. Kita nak Allah ganda-gandakan. Iman ni naik jap, turun jap. So macam mana nak naik? Allah tahu caranya. Dengan beri kita ujian, Allah nak test keimanan kita. Dengan kita selalu memaafkan, Allah naikkan darjat kita. Dengan kita hari-hari buat kebaikan, usaha tinggalkan maksiat, Allah upgrade lagi makam kita dari segi keimanan. Nak dapat iman yang mantap, sudah pastinya kita cari ilmu. Oh macam ni lagi cara, oh macam ni lagi cara, macam ni lagi cara. Keduanya alat ini mantap, insya-Allah kita mampu mengurus nafsu. Ingat Ustazah Zai selalu cakap, nafsu ni jangan dihapus. Ya Allah, hapuskan nafsuku. Jangan. Bantu aku mengurus nafsu, ya Allah. Kalau hapus bahaya. Ustazah musafir dekat Johor ni. Malam tadi soto, kejap lagi nasi biryani kan. Mendom je, mencong je. Ustazah makanlah, tak ada nafsu. Tak tahulah, datang je Johor ni nafsuku lesu kan. Itu antara nafsu sahabat-sahabat.
Itu antara nafsu. Sebab tu ada orang lemau je. Nafsu untuk apa? Nafsu lah semua tu. Anda ni faham nafsu tu. Ustazah, nafsu tu kan. Nampak itu je. Salah. Kan dah bulat mata. Itulah. Asyik bila sebut perkataan nafsu, nampak itu dot je. Allah mu ni. Nafsu nak makan, nafsu nak berehat, nafsu nak berhibur. Itu nafsu lah. So macam mana kita nak menguruskan dengan iman dan ilmu? Jangan dihapuskan. Sahabat-sahabat, kalau dihapuskan, dah tak dah depan mata apa pun, tak ada nafsu. Tak ada nafsu. Jenuhlah kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey. Baik, kita ambil lagi. Peranannya Rasul diutuskan oleh Allah kepada kita untuk membawa kita hanya ke jalan-jalan yang Allah redha. Masya Allah, tabarakallah. Baik, itu pertama. Apa tadi? Hari ketika menunaikan solat fardu berjemaah dan hari ketika kita melakukan kemaksiatan. So, dalam perkara pertama ada dua benda. Hari-hari usahakan dapat solat berjemaah. Kedua, kenapa pakciknya Mazura ni, saya doakan yang terbaik. Saya tak sempat baca semua sekali. Okey, semoga orang duk mengucapkan semoga sembuh apa semua. Bonda Rohana Saleh, subhanallah, terima kasih bersama-sama dengan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semualah Ustazah nak ucap terima kasih. Tasrifah Piahat. Kenapa mohon terasa tu? Ustazah leza ke pagi ni? Leza sokmo-sokmo Ustazah Zai. Minta maaf, dia macam dah silau sikit Allahumma salli ala Muhammad. Lagi silau, lagi dia blur muka Ustazah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, Hamidah Saad, betul. Apa tu dot-dot? Hamba Dr. Maizura. Tak, kalau Dr. Maizura tak faham. Apa tu dot-dot? Kan? Okey. So, dua perkara. Dalam perkara yang pertama tu ada dua yang kita nak kena jaga. Everyday cuba solat berjemaah. Kedua, tinggalkan maksiat. Kita akan dapat hari penuh bahagia. Ustazah, saya tak faham agama ni. Kenapa melalui solat jemaah? Kenapa melalui tinggal maksiat kita boleh dapat bahagia? Tak payahlah banyak cakap. Buat je dulu. Dah bulat dah mata ni. Buat je dulu. Sebab sekali kamu buat maksiat, Allah akan tarik redanya pada kita. Sekali kita usaha tinggalkan maksiat, mencurah rahmatnya Allah kepada kita. Bila rahmatnya Allah bersama kita, ya Rab, datanglah kesenangan. Macam mana tak boleh mengatasi kesenangan rahmatnya Allah bersama kita. Rahmatnya Allah satu perkara yang sangat ternilai. Tak boleh tak ada tolok bandingnya, sahabat-sahabat. Okey, kenapa nampak orang tu bahagia, elok? Sebab dia cuba setiap hari menghindar dari maksiat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih yang sharing. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, Coil Pop. Petang ni saya berangkat ke Melaka. Saya teruskan program ilmu di Melaka, insya-Allah. Baik. Kedua, kita pergi kedua. Hari ketika ia bertaubat dari segala dosa. Ketika melepaskan diri dari belenggu maksiat. Dan ketika kembali mentaati Tuhannya. Masya Allah, hari-hari agenda kita yang paling dicemburui oleh iblis adalah kita nak bertaubat. Kita nak bertaubat, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kenapa Allah hidupkan kita pagi ni? Allah suruh kita bertaubat. Surah At-Taubah ayat 118. Thumma taba alaihim liyatubu. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Allah jamin siapa saja yang bertaubat, Allah akan terima taubatnya dan tetap dalam taubat. Jangan hari ni taubat, besok dah tahu itu dosa, buat lagi. Taubat ke tahu, buat. Taubat ke tahu, buat. Dah tahu dosa, buat lagi dosa tu. Dah tahu dosa, buat lagi dosa tu. Faham Kita disuruh bertaubat. Ya Allah, aku menyesal. Ya Allah, semalam aku melakukan perkara itu. Sepatutnya aku tak boleh buat sebab aku tahu benda tu dosa. Masya Allah. Siapa punya hari jadi hari ni? Ustazah nampak. Okay. Masya Allah, sahabat-sahabat. Allah, janganlah sebut singgah muar makan mi Bandung. Janganlah. Jangan goda saya dengan makanan. Saya tak tertahan.
Allahu Akbar. Ustazah makan je sahabat-sahabat apa yang orang hidangkan, Masya Allah kan. Tak pernah pun semalam merayu-rayu cakap lah Ustazah nak makan apa, cakap lah. Memang takkan cakap. Bagi saya makanan yang halal je cukup, Alhamdulillah kan. Semua nikmat lah bagi saya, rezekinya Allah ni, subhanallah. Nak diman-diman apa ke bondo kan. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, summa taba alaihim liyatubu. Baik, kita pergi kepada yang ketiga. Nak kena bababnya apalah pok-pek tu ha. Kena babab dia orang berdua. Adalah tu bendanya. Okey. Yang ketiga, hari ketika dia menemui Tuhannya dengan akhir perjalanan yang baik. Subhanallah. Ini yang buat bergetar jiwa. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, tadi yang pertama kita disuruh lazimi solat fardu berjemaah. Solat fardu tahu, solat sunat usahakan sendirian berhad. Kemudian kita disuruh hindar diri daripada maksiat. Kedua, kita disuruh sentiasa bertaubat sebab kita tak pernah tahu bila kita nak dijemput pulang bertemu Allah. Ketiga adalah merupakan hari raya yang terpaling indah punya hari raya. Ustazah percaya sahabat-sahabat, seandainya kita duduk dalam suasana macam ni dah boleh rentas negeri semua kan, insya-Allah sahabat-sahabat, tahun depan ni adalah hari raya yang paling indah bagi semua kita. Sebab dah 2 kali hari raya kita tak dapat berdakap-dakapan berziarah. Betul tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kita tunggu hari raya yang begitu, hari raya yang penuh dengan ibadah, bukan hari raya yang dipenuhi dengan maksiat. Hari raya tapi pakat menunjukkan baju yang ketat-ketat. Hari raya tapi saling parking kereta depan rumah mak-mak saudara kita tu. Wow, kau mana dapat kereta mewah tu? Wow, kau kerja apa sekarang? Wow, keduniaan semata tidak. Sahabat-sahabat, saya malu nak balik raya Ustazah. Kereta saya kita kancil je. Kereta orang gajah ada, harimau ada. Ustazah, saya malu nak balik kampung. Ustazah, saya pakai tudung tenggiri. Orang lain semua pakai tudung bawal. Tapi kali ni yang paling mewah bukan tudung bawal, tudung tenggiri tau, tapi tudung siakap. Sekian dimaklumkan. Ya kan? Itu siapa nak pakai tudung siakap? Ustazah tengah nak cari ni. Siapa yang boleh supply tudung siakap? Tudung siakap Ustazah Zai. Kompom, boom ke babum. Kan? Masya Allah, tabarakallah, gurau. Ni tudung siakap lah. Tudung siakap ni dia mahal-mahal sikit. Kan? Mahal berapa RM15. Lepas tu labuh kan. InsyaAllah tudung siakap. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita pergi hari ketika dia menemui Tuhannya dengan akhir perjalanan yang baik. Itulah husnul khatimah dan amal yang diterima di sisi Allah. Husnul khatimah dan amal yang diterima di sisi Allah. Allahu Akbar. Man ahabba. Ini kita sebut sama-sama. Man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ah. Ya Allah. Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang menyukai pertemuan dengan Allah, niscaya Allah akan menyukai pertemuan dengannya. Ini hadis. Siapa yang mendambakan pertemuan dengan Allah, niscaya Allah menyukai pertemuan dengannya. Inilah kalimah kita nak mati dalam keadaan radiyah mardiyah. Bukan kita saja nak jumpa Allah dengan keseronokan, tapi jauh lebih indah kalau Allah seronok nak jumpa kita. Sahabat-sahabat, Ustazah datang kat Johor ni, anak-anak murid belah Johor ni, Ustazah excitednya nak jumpa Ustazah, kata Wan Yahya semalam. Wan Yahya sahabat kita ni semalam jumpa Ustazah di rumah Cik Latifah dekat Johor. Berlatahzan pagi semalam. Ustazah excitednya nak jumpa Ustazah. Cuba bayangkan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan Ustazah jauh lebih excited nak jumpa dia. Sebab kita dalam musafir, kita nak bina ukhuwah yang baru. Kita tak ada saudara mara. Cik sedih Wan ni. Tak ada saudara mara kat Johor ni. Macam tu kan. Tiba-tiba Wan Yahya datang. Siap bawa popiah sedap pula tu. Kan. Sudah pastilah bukan anda yang teruja. Ustazah lebih teruja nak jumpa anda. Macam tu cara kita faham. Jangan bayangkan Wan Yahya kata, Ustazah saya nak jumpa Ustazah, seronoknya Ustazah. Kita pun bawa popiah je, bawa lah durian musangking. Wan Yahya gurau. Lah Wan Yahya macam tak jumpa, tak kenal semalam. Seronok sahabat-sahabat kalau jumpa, subhanallah. Kita bukan nak sebab nak makan-makan sangat. Dia bawa satu box popiah. Ingat Ustazah nak makan satu box tu, memang tak lah. Kan? Jadi apa yang lebih indah? Ukhuwah.
Itulah dia. Sebab kita pergi ke satu tempat, sekali kita bertemu dengan seseorang, niatkan akan jumpa lagi dalam syurga. Orang nak masuk dalam syurga tu bila bertemu bukan buat dosa. Orang nak jumpa dalam syurga tu bila bertemu, Masya Allah, nak bercerita tentang macam mana nak kaut pahala. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Apa suplemen habatus sauda tu? Macam tahu je Ustazah jual habatus sauda. Ke dia jual habatus sauda? Minta maaf. Ustazah dan Ustaz Azwan mula memasarkan habatus sauda yang Ustaz Syed Nur Hisham jual tu. Sebab apa? Masa Ustazah cerita yang Ustaz kena kayak dulu tu kan. Ya Allah, tak sampai 2 minggu sahabat-sahabat, betul-betul sembuh seminggu, betul-betul parut tu kering elok tak sampai 2 minggu dengan izinnya Allah. Memang kami duk melazimi olive minyak zaitun tu. Tapi bila Ustaz Syed Nur Hisham, oh Ustazah cuba. Lepas tu suami saya tu bab macam ni dia kurang sikit, susah sikit. So pandailah kita cuba, barakah bang. Nabi pun amalkan benda-benda macam ni, cuba insya-Allah. Lepas tu dia jenis dalam apa, macam bentuk kapsul, bukan dalam bentuk minyak tu kan. Macam mana maksud nak cakap tu kan. Dia telan lah, dia telan dengan izin Allah setiap hari sebiji, 2 kali pagi dan petang. Masya Allah, macam mimpi. Sebab Ustazah risau, Ustazah Google kan. Kayak tu rupanya bahaya juga kan. Kita nampak macam tak bahaya, doktor pun macam risau. Tapi Ustazah pergi jumpa doktor cepat. Alhamdulillah dengan izinnya Allah. Subhanallah. Tu tengah minum. Kalau yang boleh minum tu memang hebat lah kan. Okey sahabat-sahabat, tak kisahlah anda ambil yang mana pun. Tapi Ustazah nak share seronok juga sebab kita mengamalkan benda yang Ustazah tak payah dah ambil vaksin ni, tak payah ambil itu, ambil ini, semua bagai. Terpulang, tapi kita nak sihat mengikut caranya sunnah. Sunnah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita tak nafikan ada perubatan moden dan sebagainya. Subhanallah, ni ada Dr. Maizura. Siapa yang kata doktor-doktor ni semua tak betul ni, andalah syasyat akalnya. Jangan kata itu bukan perubatan Islam. Habis tu orang Islam yang jadi doktor tu tak mengamalkan perubatan Islam. Kan sahabat-sahabat. Okay, kita raikan semua sebab Allah yang berikan orang ni kepakarannya macam ni, orang ni kepakarannya macam ni. Allahumma salli ala Muhammad. Kak Engku lama tak nampak. Kak Engku yang biasa berrehlah dengan saya ke? Kak Engku yang baru kematian ibu ke? Takut salah Kak Engku pula. Saya tak ingat nama Facebook Kak Engku apa. Okey. Ku khabarkan cita-citaku pada seseorang yakni tamu, kepada rumah yakni dunia, dan kepada hari iaitu masa. Masya Allah, tabarakallah. Maksudnya seluruh masa kita ini tolong isikan dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Masya Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Ustazah bacakan. Saya pernah membaca catatan sejarah para sahabat. Dan dalam kehidupan mereka itu, saya temukan 5 perkara yang membezakan mereka dari orang lain. Iaitu 5 perkara. Saya sebenarnya nak sambung ni besok, tapi saya rasa macam tak kiralah, nak baca juga sekarang. Pertama, pola hidup yang sederhana dan tidak memaksakan diri. Hari ni Ustazah akan berceramah pukul berapa je kita pergi Hospital Sultanah Aminah? Pukul 10.30 kami check out. Check outnya awal lagi, dia pun nak bawa kami sarapan. Lepas tu check out teruslah daripada hotel ni untuk berceramah di Hospital Sultanah Aminah pukul 10.30 di situ. Tapi program tu untuk staff sahaja. Okay? Jadi dia minta Ustazah menangani stres cara Islam macam mana. Ustazah nak bawa ni sahabat-sahabat 5 perkara yang membezakan para sahabat Nabi berbeza daripada orang lain. Kita kan nak follow Nabi. Macam mana para sahabatnya Nabi follow Nabi rapat-rapat. Masya Allah, kenapa hidup mereka tenang? Abu Bakar boleh hadiahkan, infakkan semua hartanya kepada perjuangan dakwah Rasulullah. Tak tinggal harta pun, tapi aman, tenang hidup dia. Cuba tengok. Pertama, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Pertama, pola hidup yang sederhana dan tidak memaksakan diri. Mereka menghadapi segala permasalahan hidup mereka dengan sewajarnya. Tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu terbebani. Wa nuyassiruka lil yusra, Al-A'la ayat 8. Dan kami mudahkan kamu menuju jalan yang mudah. Allah sahabat-sahabat. Allah sahabat-sahabat. Tiru sahabat Nabi, kita akan jadi orang yang aman, damai, lapang, tenang.
hidupnya tak memaksa diri. Cubalah jadi isteri yang jangan mendesak abang. Kenapa orang tu kerja dapat je tukar kereta baru? Kenapa abang tu dah bertahun kerja? Suami kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak rasa benda tu penting pun kadang-kadang. Tapi kita rasa tak puas. Kan? Kalau kita nampak perkara yang itu sahaja. Kesian. Jadi kita nak nampakkan minda kita ni hanya fokus kepada akhirat, maka kita tak memaksakan diri untuk bermewah atas dunia. Kita memilih kehidupan yang sederhana. Pasti kita bahagia. Kedua, sahabat-sahabat ilmu, sahabat-sahabat Nabi sangat luas, penuh berkah. Dan mereka cari ilmu lalu mereka beramal akan ilmu. Ini yang Ustazah selalu rasa. Ya Allah, belajar pagi petang, dengar ilmu pagi petang, sentiasa kuliah online. Tapi sejauh mana aku beramal? Sahabat Nabi dapat satu, terus amalkan satu. Masya Allah, tabarakallah. Tidak berlebih-lebihan dalam menjelaskan ilmu dan tidak menggunakan kata-kata yang sukar difahami dan tidak banyak membicarakan hal yang sia-sia dan bicaranya tidak terlalu berbelit-belit. Sahabat, sebagai para pendakwah, Ustazah selalu, ialah kami dinasihatkan supaya macam mana kita tengok siapa mad'u orang-orang yang kita dakwahkan. Contoh kan, Ustazah dah bersahabat dengan sahabat-sahabat La Tahzan, memanglah kita sembang macam kawan-kawan je. Ustazah berdoa ni sebab dah lama tak secara formal kan. Tengah hari ni Ustazah nak bercakap dengan staf hospital, ketua pengarah semua ada. Takkan nak melawak macam dalam La Tahzan pula. Kan melawak macam dalam La Tahzan, ketua pengarah kata Al-Mengongi apa Ustazah ni, siapa jemput dia kan. Maksudnya macam tu. Tapi kena tahu bahawa level orang depan kita tu tak sama. Kalau kita gunakan bahasa tinggi semua, koklah tiba-tiba ada cleaner join dengar. Apa ke benda istilah susah-susah. Jangan putar belitkan dalam bercakap. Jangan nak nampak gah engkau bercakap, wah bahasa Melayu tinggi. Tiba-tiba ada orang tak faham. Apa kau bondo bahasa macam tu tu. Kita nak mengajar mokcik-mokcik kat kampung yang selalu sebut, cik ni tak sekolah dulu Ustazah, nak orang susah. Lepas tu kita nak ngajar dia apa, kita guna bahasa budak universiti. Kan? Buka kitab-kitab yang baca satu persatu. Memanglah kitab La Tahzan ni sebenarnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, memanglah kalau dibaca secara ilmiah, kompom, tidak. Kenapa tidur tu Haryani An-Nur contoh kan. Salwa Muhammad Arif kenapa tidur tu? Kan terkejut kat Salwa. Kenapa tidur kat Salwa? Ngantuk lah Ustazah, kitab La Tahzan ni apa-apa dah dicakap. So kenalah bijak sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nanti kita nak ceritakan ke anak-anak kita pula macam mana cara yang santai. Cucu, dengar sini, Ustazah Salwa Muhammad Arif nak ngajar cucu ni. Mesti cucu-cucu nganga. Contoh Sun kat Wah kan, nganga. Nenek nak cerita apa tu nenek? Cerita satu perkara cukup lah dalam bab ni. Jangan pula pola hidup yang sederhana. Memang menguaplah cucu tu, berlari je lah, tak sabar-sabar nak main dia kan. Okey, kita tengok surah Fatir ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Ni pun buat Ustazah sebab baca. Ya Allah, sepatutnya siapakah ulama yang merasa takut dengan Tuhannya? Ada orang kata Ustazah tu ulama, tu ulama, tu ulama. Kita tak tahu sejauh mana keulamakannya. Ulama siapa? Ayat Quran ni kata, surah Fatir ayat 28. Orang yang takut dengan Allah. Orang takut dengan Allah tu bukan orang yang ber-PhD dalam bidang agama, bermaster dalam bidang agama. Kadang-kadang orang yang takut kepada Allah tu orang yang kerja kutip sampah depan rumah orang. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, ada peluang pagar terbuka. Boleh ni aku curi basikal anak dia yang baru ni. Bukan ada orang tahu ni. Kan, tapi dia takutkan Allah. Sebenarnya di sisi Allah itu jauh lebih daripada ulama. Berbanding orang gelar dia macam ulama, tapi dia bermaksiat kepada Allah. Orang tak nampak. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia terhijab daripada perkara-perkara yang dia lakukan. Sedangkan Allah tahu dia orang yang berdosa, yang bermaksiat kepada Allah.
Itu ayat ni sangat menjentik hati Ustazah. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang duk kata hebatnya ulama tu, ulama ni mesti syurga tempat dia lah. Kita je yang tahu diri kita. Aku tahu tak Allah sedang perhati aku? Aku tahu tak Allah dengar apa yang aku cakap, apa yang aku plan dalam hati aku ni? Kalau anda betul-betul rasa takut dengan apa yang Allah telah janjikan, andalah ulama di sisi Allah. Bukan dinilai dengan sijil agama apa kita dapat. Berbicara banyak apa tentang agama, bukan sahabat-sahabat. Sebab tu Ustazah selalu takut bila baca ayat macam ni. Ada tak rasa takut kepada Allah dalam hati aku ni? Subhanallah. Ketiga, bagi mereka amalan hati jauh lebih berat daripada pekerjaan fizik. Sahabat Nabi, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahu Akbar, sibuk dengan amalan hati daripada amalan berbentuk fizikal. Jom kita penuhkan masjid, kita buat program-program sekian. Sebab tu program Ustazah di Masjid PD semalam kan, cara Ustazah mengajak mereka faham adalah dengan siapa tak seronok berselawat, pakai baju sama-sama, siapa tak seronok? Lama dah Ustazah tak pergi masjid, bla bla bla. Tapi siapa kita dalam cara nak mencintai Rasulullah? Hanya dengan menjerit-jerit nama Nabi saja, tapi kita tak ikut ke akhlaknya Nabi. Itu yang rasa patutnya kita datang, sahabat-sahabat. Okey, di hati mereka ada keikhlasan. Sahabat Nabi gemar bertaubat, tawakal, kecintaan yang mendalam kepada Allah. Ada raghbah. Apa raghbah? Keinginan dekat dengan Allah yang memuncak. Ada rahbah, rasa khawatir amal-amal yang dia lakukan tidak berkenan di sisi Allah. Ada khasyah, perasaan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, perasaan takut, khasyah, perasaan takut jika seksa Allah menimpanya. Allah, 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 sahabat-sahabat dirahmati Allah, perasaan takut. Itu kalimah khasyah tadi. Maksudnya rasa takut jika seksa Allah menimpanya. Masya Allah, tabarakallah. Mereka tidak sampai memberatkan diri dalam melakukan solat dan puasa. Mereka tak paksa diri, tak memberatkan diri. Mereka rasa ibadah solat, ibadah puasa itu satu perkara yang ringan. Sehingga ada sebahagian tabi'in yang terkesan lebih rajin daripada mereka dalam melakukan ibadah sunat yang langsung terlihat mata. Maksudnya, kata Allah dalam suratul Fath ayat 18. Fa'alima ma fi qulubihim, maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Apa yang ada di dalam hati mereka. Allah tahu. Fa'alima ma fi qulubihim. Rasakanlah sahabat, bergetar jiwa kita bila jumpa ayat-ayat macam ni. Yang keempat, mereka sengaja mengurangi kenikmatan dunia, menjaga jarak dengannya. Sahabat Nabi sengaja mengurangi kenikmatan dunia. Kita sengaja mencari kelebihan dunia. Allah, Allah. Ustazah dapat satu ilmu tahu, bermusafir ni. Seorang ibu bercakap, peliklah Ustazah orang sekarang. Suka aja anak-anak tidur hotel. Sikit-sikit tidur hotel. Sikit-sikit tidur hotel. Dia tak nak bagi kita ni orang tua kecil hati. Dia bawa lah kita bercuti sekali. Sebenarnya rumah ni dah lama sunyi. Naklah bila sekali-sekali balik tu duduklah rumah kita. Rumah dia membesar masa kecil-kecil dulu. Ada sesuatu yang tersembunyi di hati ibu. Ustazah faham situasi tu. Kan kita balik kampung, rasa tak selesa, tidur hotel lah. Kan? Tapi siapa yang jauh lebih tak selesa? Mak kita. Dulu kecil-kecil inilah rumah kau. Sekarang mentang-mentang kau mampu bayar hotel, kau ajar cucu-cucu aku hidup dengan cara macam tu. Minta maaf Ustazah terpaksa sebut. Sebab ini luahan hati seorang ibu. Sahabat-sahabat, ajarlah anak-anak. Tak naklah ayah kampung nenek tu panas, tak ada aircon. Tak ada panas-panasnya. Kita dah 30 hari sebulan, 28 hari kita duduk dalam aircon kat rumah kita. Belajar sikit 2 hari tak ada aircon, tak ada wifi kat rumah nenek. Belajar sikit. Kena pandai-pandai. 2 hari berbanding 30 hari, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Macam mana kita nak pujuk anak kita? Nenek tu tak selamanya ada, logik akalnya nenek dah tua. Kan sahabat-sahabat, jangan pula ajar cucu kita, anak kita, doalah nenek mati cepat-cepat. Astaghfirullahalazim. Teruk sangat kita ni. Kan? Mereka sengaja mengurangi kenikmatan dunia.
menjaga jarak dengannya, menjauhkan diri dari godaan dan kemewahannya, sehingga apa yang mereka kerjakan di dunia terasa nyaman tanpa beban, damai, bahagia, tenang dan tenteram. Surah Al-Isra ayat 19. Allahu Rabbi wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh dan sedang ia mukmin. Kita nak bersungguh-sungguh kepada kehidupan akhirat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Subhanallah, subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Takutlah pelajaran kita hari ini sebab dia sangat menjentik hati kita. Terakhir kita habiskan nombor 5 saja hari ini. Saya baru perasan dah 88 minit dah. Mereka mengutamakan jihad di atas semua amal soleh yang lainnya, sehingga jihad menjadi tanda, moto dan tujuan hidup mereka. Kerana dengan jihad mereka mampu menghilangkan semua kegundahan, keresahan dan kesedihan. Di dalam jihad terdapat 4 unsur amal soleh. Belajar lagi lah besok ni. Apakah dia? Zikir, amal pengorbanan dan gerak tubuh. Okey, apa itu jihad? Yang Ustaz-Ustazah selalu sebut mujahadah untuk istiqamah. Mujahadah, berjihad sungguh-sungguh lawan hawa nafsu. Ustazah cakap senang lah lawan hawa nafsu. Macam mana Ustazah tak mampu ni? Banyakkan zikir, banyakkan amal solehat, perlukan pengorbanan, kan? Gerak tubuh. Contoh kau nak masuk syurga. Nak Ustazah nak masuk syurga, beramal lah. Gerak tubuh perlu dilakukan. Yang tadi para sahabat, gerak hati kita ke arah mana? Ustazah cakap, okey Ustazah duduk sini, depan Ustazah ni ramai orang contoh. Saya selalu bagi contoh macam tu. Saya ada sebatang pen mahal ni, siapa nak? Lepas tu semuanya hati, naklah pen mahal tu, Ustazah tunjuk tu pen mahal tu. Tapi semua duduk je. Lepas tu, dah 5 minit saya tanya, seorang pun tak datang kat saya. Saya masuk balik pen mahal ni dekat dalam handbag saya. Saya tadi ni betul-betul nak bagi, tapi kenapa seorang pun tak bangkit? Seganlah Ustazah, ingatkan Ustazah main-main je. Itulah kita bersangka-sangka. Allah nak bagi, jaminan Allah ni tak pernah bohong. Tapi kita, betul ke kalau aku bermujahadah, aku korbankan yang keseronokan dunia ni, nanti aku dapat kebahagiaan di akhirat? Betul ke? Betul ke? Itu sebab tadi Ustazah cakap, buat je dulu. Anda akan rasakan istiqamah dalam keadaan solat fardu, paksa diri untuk tinggal maksiat. Kemudian hari-hari kita bertaubat, sahabat-sahabat. Buat je dulu. Anda akan terasa, hidup aku ni tak macam dulu. Rasa tenang, rasa lapang, rasa bahagia. Sahabat-sahabat, kita berhenti dulu di sini. Ustazah nak teruskan program Ustazah untuk hari ini. Tolong doakan. Sehari saja Ustazah di JB sebab Ustazah dah janji dengan Hospital Sultanah Aminah. Dan Ustazah tak halu pun masjid, kawan-kawan masjid yang selalu menguruskan kuliah Ustazah di selatan dulu-dulu. Sebab Ustazah tak nak bermusafir lama sangat, sebab tanpa suami di sisi dan Ustazah bawa 2 orang. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Cuma sebab dah janji, jadi Ustaz Azwan kata tak apa kalau kita berurusan dengan pihak kerajaan, mereka dah susun atur program, tak naklah mudah-mudah nak cancel macam tu, tak apa. Teruskan je, bawalah sahabat untuk pergi musafir. Alhamdulillah. Tapi petang ni Ustazah akan gerak pula ke Melaka, tidur 1 malam sebelum Ustazah balik ke KL besok, singgah di Seremban insya-Allah. Moga Allah Subhanahu Wa Taala redha akan kita. Allah ampun dosa-dosa kita. Allah kabul segala doa-doa kita. Ikhlaskan hati menjadi hamba-Nya Allah. Semua kita ada ujian, sahabat-sahabat. Tapi kalau dengan ujian ini meninggikan darjat kita di sisi iman kepada Allah, percayalah kita akan merasakan hari-hari adalah hari raya. Ampun maaf, zahir batin. La tahzan, innallaha ma'ana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung esok bab yang ini, sebab bab ni macam panjang sikit kan. InsyaAllah besok kita sambung La Tahzan di Melaka pula. Hebatlah sahabat-sahabat La Tahzan. Berjalan daripada mana? KL
kemudian PD Latahzan, kemudian Latahzan di JB, besok Latahzan di Melaka. Kan? Subhanallah, hebat. Again, insya-Allah anda bersama-sama Ustazah secara rohnya walaupun bukan secara jasadnya. Saling mendoakan dalam kebaikan. Assalamualaikum.